Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asma Fatimah binti Marzuki, nombor matrik 066469. Kumpulan kami akan menceritakan tentang biodata tokoh Syekh Albani. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Al-Hajj Nuh Ibnu Najati Ibnu Adam Al-Ashqadri Albani Al-Arnauti, atau dikenali Syekh Nasiruddin Albani. Gelaran beliau ialah Nasiruddin. Lahir pada tahun 1332 Hijrah bersamaan 1914 Masihi di kota Shkodër, ibu kota Albania pada ketika itu. Allah menggunakan anugerah kepadanya dilahirkan dalam keluarga yang taat dan dekat dengan ilmu agama. Bapa beliau bernama Al-Hajj Nuh Najati merupakan alumni Al-Ma'had Asy'ariyah di Istanbul, ibu kota kerajaan Utsmaniyah. Selepas menamatkan pengajiannya di sana, bapa beliau kembali ke Albania dan berkhidmat kepada rakyat dengan mengajar agama kepada mereka. Akhirnya, beliau terkenal sebagai ulama besar Albania dan rujukan umat Islam di negeri Balkan itu. Syekh Nasiruddin Albani wafat pada 2 Oktober 1999 ketika umur beliau 85 tahun di Amman, Jordan. Setelah mengetahui secara ringkas tentang latar belakang beliau, saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup beliau dari kecil hingga dewasa. Syekh Al-Albani lahir di Bandar Asfadar yang merupakan ibu negara lama bagi negara Albania, manakala Tirane ialah ibu negara baharu negara tersebut. Beliau membesar dalam keluarga yang miskin, namun sangat berpegang pada agama dan berilmu. Pada usia 9 tahun, semua keluarga beliau berpindah ke Syam, Syria, dan menetap di kota Damsyik yang merupakan ibu negara Syria. Sebab utama perpindahan mereka ialah pada ketika itu pemerintahan negara Albania dikuasai oleh Ahmad Zagum, yang mana sistem pemerintahan Albania diubah menjadi negara sekular yang mengikut gaya hidup Barat dalam semua perkara. Maka disebabkan kerisauan terhadap pegangan agama generasi keluarga tersebut, ayah beliau memutuskan mereka sekeluarga untuk berpindah atau berhijrah ke negara Syria untuk menyelamatkan pegangan Islamnya daripada fitnah dan ancaman. Ketika di Syria, Syekh Al-Albani mempelajari pelbagai cabang ilmu. Al-Quran merupakan ilmu pertama yang beliau pelajari dengan mengikut riwayat Hafs Al-Asim yang diajarkan oleh ayah beliau sendiri, dan kemudian mempelajari ilmu bahasa Arab seperti Nahwu dan Shorof dan cabang yang lain. Ayahnya sangat kuat berpegang dengan mazhab Hanafi, maka beliau diarahkan untuk mendalami fiqh mazhab Hanafi dengan memulakan pengajian kitab Mukhtasar Al-Qaduri. Dalam proses menuntut ilmu, beliau bukan sahaja berguru dengan bapanya, namun beliau juga banyak menuntut ilmu daripada ulama di sekitar tempat tinggal beliau. Ketika Syekh Al-Albani menginjak umur 20 tahun, beliau memulakan kajian dalam bidang ilmu hadis setelah tertarik dengan ulasan takhrij yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zain ad-Din Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulum ad-Din karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Melalui karya Al-Hafiz Al-Iraqi ini telah membawa kepada pengenalan dan kecintaan beliau terhadap ilmu hadis sehingga menjadi seorang yang amat pakar dalam bidang hadis. Ilmu fiqh mazhab Hanafi yang ditanamkan oleh bapanya semakin ditinggalkan sedikit demi sedikit kerana ketika itu beliau tidak lagi berpegang dengan mazhab tertentu dengan fanatik, melainkan setiap hukum agama yang datang dipertimbangkan dahulu dengan kaedah yang murni serta kuat yang berasal daripada sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun hadis. Namun, pilihan beliau untuk mendalami bidang hadis
tidak mendapat restu daripada bapanya kerana beranggapan ia adalah pekerjaan orang muflis. Namun, Syekh tidak ambil hati terhadap kata-kata bapanya itu, bahkan tambah cinta terhadap ilmu hadis. Buktinya, ketika beliau tidak mempunyai wang untuk membeli kitab-kitab hadis yang mahal, beliau memanfaatkan perpustakaan Al-Zahiriyah dengan duduk di sana selama 12 jam hingga 18 jam sehari, yang mana untuk mengkaji hadis tanpa berasa bosan. Bukan itu sahaja, beliau juga kerap mengikuti seminar atau kuliah ulama lain seperti Syekh Al-Alama Bahjan Al-Baitar yang pakar dalam bidang hadis. Keluarga Syekh Al-Albani menetap di Damsyik, Syria sehingga ayah baginda meninggal dunia pada tahun 1950 Masihi ketika umur Syekh Al-Albani menginjak 40 tahun. Setelah itu, beliau mengembara ke pelosok Syria dan negara Arab yang lain bagi menyebarkan dakwah terhadap masyarakat sehingga ke akhir hayat beliau. Begitulah perjalanan hidup beliau dari awal hingga ke akhir hayat. Nama saya Nur Syafiqah binti Syaharuddin, nombor metrik 068367. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai peranan awal Syekh Albani dalam dakwah Islam. Peranan awal Syekh Albani dalam dakwah Islam ini telah memberi kesan yang besar terhadap umat Islam. Hal ini bermula apabila beliau menulis dan mengarang buku ketika mencapai usia pertengahan beliau. Salah satu buku pertama yang ditulis oleh Syekh Albani adalah dalam bidang fiqh dan hadis. Bagi menulis buku fiqh, beliau telah mengarang berdasarkan dalil-dalil dan menggunakan fiqh perbandingan. Selain itu, Syekh Albani juga telah mengarang buku hadis yang mana beliau merujuk dan memeriksa hadis Nabawi. Seterusnya, pada tahun 1381 Hijrah, Syekh Albani telah ditugaskan untuk mengajar subjek hadis Nabawi di Universiti Islam Madinah pada masa penubuhannya selama 3 tahun. Setelah itu, beliau telah berpindah ke Yordania. Seterusnya, pada tahun 1395 Hijrah hingga 1398 Hijrah, beliau telah kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majlis Tinggi Jamiah Islamiyah di sana. Langkah-langkah ini telah membawa pengaruh yang besar, terutamanya dalam bidang kajian hadis di seluruh dunia. Seterusnya, kesan-kesan dakwah Syekh Albani ini terhadap umat Islam. Yang pertama, bermula dari bahagian rasmi, iaitu semua universiti telah memberikan tumpuan terhadap subjek hadis dengan menghasilkan 100 risalah universiti yang khusus berkaitan dengan ilmu hadis. Bagi bahagian umum pula, di seluruh negara, pengaruh Syekh Imam Albani ini telah menyebabkan sebilangan besar penuntut ilmu menyambung pengajian dan pengkhususan dalam bidang hadis ini. Akhir sekali, ini merupakan pengaruh Syekh Albani yang paling besar dalam bidang kajian hadis, iaitu terdapat jumlah kitab hadis yang banyak dengan sanad riwayat yang sahih dan disemak. Selain itu, indeks bertulis untuk hadis yang ada pada hari ini majoritinya tidak diketahui pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu, tiada siapa yang boleh menafikan kesan ini kerana sifatnya yang jelas. Seterusnya, Syekh Albani turut memberi impak yang besar kepada umat. Yang pertama, beliau menjadi rujukan. Selepas dipenjara selama 6 bulan, beliau menjadi rujukan orang ramai, terutama dalam bidang ilmu hadis. Yang kedua, beliau sangat tekun dalam mendalami ilmu hadis. Beliau mendapat pendidikan terus daripada bapanya. Kemudian, beliau sangat tekun mengkaji ilmu hadis, mendalami ilmu bahasa, balaghah, membaca dan meneliti hadis. Sehinggakan beliau diberi ruang khas di perpustakaan untuk menelaah hadis. Kemudian yang ketiga, beliau turut diiktiraf. Beliau dipilih sebagai pemeriksa status hadis di Fakulti Syariah Universiti Damsyik.
Yang kemudian beliau turut ditugaskan berdakwah tauhid dan sunnah di Mesir, Afrika dan Britain oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz selaku ketua Lajnah Daimah. Hal ini menunjukkan Syekh Albani merupakan tokoh dalam bidang hadis yang terkenal selepas berbagai-bagai dugaan dalam bidang dakwah serta bidang hadis. Kemudian, orang ramai dapat mengambil istifadah daripada beliau setelah hasil pengkajian beliau, penelitian beliau terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Humaira Balkis binti Azman, nombor matrik 066456. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang nama-nama kitab yang dikarang oleh Syekh Albani dan beberapa latar belakang pendidikannya. Terdapat banyak kitab yang telah dikarang oleh beliau. Di antaranya ada yang telah dicetak, ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud iaitu hilang. Semua karyanya berjumlah 218 judul. Antara karya beliau yang terkenal adalah Adabah Zifat fi As-Sunnah Al-Mutahharah, Al-Ajwibah Al-Nafiyah ala Asila Masjid Al-Jami'ah, At-Tawassul wa Anwahu, Ahkam Al-Janais wa Bida'uha dan lain-lain. Syekh Albani mulai aktif untuk mempelajari ilmu bahasa Arab sejak kecil lagi. Beliau terus masuk ke madrasah yang diketuai oleh Jumia Al-Isaf Al-Khairiyah untuk mencari lebih banyak ilmu. Selepas tamat di madrasah tersebut, beliau meneruskan pengajiannya untuk mempelajari Al-Quran bersama para syekh dan dalam masa yang sama, beliau mempelajari sebahagian ilmu fiqh mazhab Hanafi dari ayahnya. Pada umur 20 tahun, Syekh Albani bermula memfokuskan dirinya pada ilmu hadis, tetapi kegiatan tersebut ditentang oleh ayahnya kerana ayahnya menganggap ilmu hadis tidak memberi manfaat kepadanya dari segi pekerjaan. Namun beliau semakin jatuh cinta akan ilmu hadis, tetapi beliau tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli kitab. Oleh sebab itu, beliau mengambil inisiatif lain yang memanfaatkan perpustakaan Ad-Dariyah. Dari hari ke hari, membaca hadis telah menjadi rutin hariannya. Beliau tidak pernah berehat melihat kitab-kitab hadis kecuali pada waktu solat. Akhirnya, pengarah perpustakaan tersebut memberikan satu ruang khas di perpustakaan itu untuk beliau. Bahkan, beliau diberi kepercayaan untuk memegang kunci perpustakaan tersebut. Beliau adalah seseorang yang paling awal datang dan paling lambat pulang dari perpustakaan tersebut. Begitulah rutinnya sehingga bertahun-tahun. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan yang ketahui tentang Syekh Albani dari setiap perlakuan dengannya yang sedikit, beliau sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah dan memerangi bid'ah, baik dalam hal akidah walau maupun amalan. Beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang ilmu hadis, baik secara riwayat maupun dirayah. Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata, sesungguhnya Albani memiliki ilmu yang luas dalam bidang hadis, dirayah dan riwayatnya. Dialah pakar hadis abad ini. Syekh bin Baz juga berkata, Albani adalah seorang reformasi abad ini dalam ilmu hadis. Ulama besar Syekh Zaid bin Fayyad rahimahullah pula memuji, sesungguhnya Albani adalah dari personaliti yang paling menonjol dan terkenal pada zaman ini. Dia sangat prihatin terhadap hadis seperti jalan periwayatan, tahap keaslian atau kelemahan hadis tersebut. Ini adalah tugas dan usaha yang terhormat dari beliau. Walau bagaimanapun, pengabdiannya kepada sains yang hebat ini iaitu hadis adalah dari apa yang diiktiraf, dan usahanya di dalam bidang ini amatlah dihargai dan berguna kepada generasi di bawahnya sebagai panduan dan rujukan yang utama pada zaman itu. Seterusnya, Syekh Ali As-Sansawi merupakan salah satu ulama hadis yang terkenal. Beliau mengatakan, Syekh Nasiruddin Albani lebih berilmu dariku dalam permasalahan hadis. Aku menaruh harapan padanya kerana kesungguhannya, semangatnya dan banyaknya karya ditulis oleh beliau yang dicetak oleh saudaraku sekaligus kedua ibu bapaku, iaitu ucapan penghormatan. Aku merujuk pada Syekh
Nasiruddin Albani dalam permasalahan hadis dan aku tidak mempertanyakannya kerana mengetahui keutamaannya iaitu dalam permasalahan hadis ini. Dan yang terakhir daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar sekaligus pengajar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan bahawa Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani, saya tidak menjumpai orang pada abad ini yang boleh menandingi kedalaman penelitian terhadap sebuah hadis